kita teruskan untuk topik kita pada petang ni, iaitu topik yang penghabisan ataupun yang last sekali adalah khas daripada Pejabat Hal Ehwal Pelajar, iaitu peluang pembiayaan pendidikan. Dan kita akan mendengar selain daripada tu kita taklimat penajaan, pinjaman, PTPTN dan juga yayasan, tak silap saya. Puan Suhaila boleh pakai itulah, nanti kalau tak bersuara, saya suara seorang-seorang yang bersuara. So anyway, terima kasih. Dan kita sebenarnya hari ini kita mulakan dulu dengan Puan Suhaila, Ketua Bahagian Kebajikan dan Kesejahteraan Pelajar, PKPP, Pejabat Hal Ehwal Pelajar dia bangunan yang baru di belakang Fakulti Teknik Vocational, tak silap saya kan? Puan? Fakulti FPTV. FPTV. Okey, tak apa. Kepada pelajar-pelajar ingin tahu tentang maklumat bantuan kalau tak ada wang ke macam mana ke, unit ini akan bantu anda semua. Alright, kita teruskan untuk petang ni dengan Puan Suhaila. Dipersilakan Puan Suhaila. Baik, terima kasih bosku. Terima kasih Cik Moderator kita pada petang ini merupakan bos saya di Padang. Dia manager untuk tim olahraga UTHM. Okey, saya telah diperkenalkan oleh beliau. Saya Suhaila binti Muhammad Philip, Ketua Bahagian Kebajikan dan Kesejahteraan Pelajar Institut Nur Said Malaysia, Pejabat Hal Pelajar di kampus Indo. Okey, untuk petang ni saya akan menerangkan maklumat berkaitan dengan kebajikan dan sedikit saya sentuh kaitan dengan penajaan. Sebab kebajikan dan penajaan tu di bawah bahagian saya. Okey? Baik. Sorry. Baik, saya teruskan slide. Okey. Untuk makluman, Pejabat Hal Ehwal Pelajar ini kami merupakan pejabat yang menjaga kebajikan dan kesihatan pelajar, termasuk perkhidmatan yang diberikan kepada pelajar sepanjang tempoh pengajian pelajar di UTHM. Okey. Di mana di Pejabat Hal Pelajar ini ada kebajikan, penajaan, aktiviti, program-program yang diatur untuk adik-adik semua, dan juga pengangkutan pelajar, bas-bas yang disediakan untuk pelajar menaiki daripada Kolej Kediaman ke kampus, termasuk juga bas-bas yang pelajar akan naik untuk pergi ke program-program pelajar. Okey, sebelum saya meneruskan ke maklumat seterusnya, di sini ada maklumat berkaitan dengan maklumat kategori pendapatan, yang mana untuk kategori pendapatan ini adalah bagi mereka-mereka yang layak memohon untuk macam bantuan-bantuan lah, ya, terutamanya pelajar di kategori di bawah kategori B40. Okey, untuk makluman, sekiranya adik-adik telah menjadi pelajar UTHM, sebenarnya UTHM amat prihatin menjaga kebajikan dan kesejahteraan pelajar, di mana kami menyediakan 12 produk kebajikan untuk pelajar-pelajar yang amat memerlukan. Okey, untuk UTHM juga amat prihatin dan telah menyediakan inisiatif kebajikan pelajar, yang mana pada tahun 2020 semasa kita dilanda pandemik COVID-19, kita telah banyak membantu pelajar daripada segi penyediaan makanan harian, misi bring to home pelajar, dan kita juga bagi pelajar-pelajar yang telah pulang ada pengulangan yuran Kolej Kediaman yang kita pulangkan kepada pelajar kerana pelajar telah berada di rumah. Termasuk juga kita menyediakan pakej pelan data, peranti, dan banyak lagi lah inisiatif-inisiatif yang telah disediakan kepada pelajar. Okey, terdapat 12 produk kebajikan pelajar, yang mana daripada 12 kebajikan ini saya tidak akan sentuh satu persatu, tak cukup masa nanti kan. Jadi saya akan sentuh yang mana berkaitan dengan apa yang boleh kita bantu untuk pelajar-pelajar semasa mereka berada di universiti dan apakah bentuk bantuan yang diberikan. Okey, untuk dana wang ihsan ini, dana wang ihsan ini adalah merupakan satu yang bantuan yang kita berikan kepada pelajar sekiranya pelajar mengalami masalah untuk membayar yuran pengajian, sehari hidup. Dan juga kita membantu pelajar sekiranya ditimpa ialah rumah banjir kan, rumah banjir, kebakaran, dan juga bencana-bencana lain lah yang telah kita senaraikan. Dan untuk dana ihsan ni, pelajar
perlu memohon dan kita ada satu jawatankuasa yang akan memperakukan permohonan adik-adik semualah. Okey, untuk selain daripada dana ihsan itu, kita juga ada satu bentuk bantuan yang kita panggil Sabil. Sabil Al-Hikmah ini merupakan satu bantuan yang mana sumbernya daripada potongan gaji staf dan juga ada dermawan yang nak dirahsiakan namanya lah, tak nak disebutkan, amat berbesar hati memberi bantuan kepada pelajar UTHM dalam bentuk makanan, maknanya food pack ataupun kupon makanan yang diberikan kepada pelajar B40 untuk makan pack makan tengah hari. Kita juga dalam untuk Sabil Al-Hikmah ini kita juga buka permohonan pada semua pelajar setiap semester. Okey, kita juga tidak meminggirkan untuk pelajar-pelajar OKU di mana ada skim bantuan pelajar-pelajar OKU iaitu orang kurang upaya. Bagi pelajar OKU ini, pelajar akan mendapat allowance khas yang mana pelajar perlu memohon dengan Kementerian Pengajian Tinggi untuk allowance khas ini yang diberikan kepada pelajar OKU. Okey, untuk produk kebajikan yang ke-8 adalah zakat. Zakat ini memang akan dibuka setiap semester kepada pelajar yang layak memohon iaitu pelajar asnaf. Pelajar asnaf ini adalah pelajar, maksud asnaf adalah pelajar yang layak memohon zakat. Jadi ada beberapa kategori pelajar asnaf ini iaitu asnaf fakir, miskin, garim dan fisabilillah. Yang ini pun pelajar yang layak saja akan ditapis dan akan diberi bantuan. So pelajar perlu memohon yang mana seperti iklan paparan tu kita telah mengiklankan bagi pelajar-pelajar memohon untuk kemasukan pelajar semester 2 yang lepas dan telah tutup pada 8 Mac. Okey, untuk yang produk kebajikan yang ke-9 adalah merupakan insurans berkelompok. Okey, bagi pelajar, adik-adik yang melanjutkan pelajaran di UTHM, jangan risaulah, insya-Allah apabila di dalam yuran pembayaran tu ada nama dia yuran khairat. Daripada yuran khairat yang dibayar oleh pelajar sebanyak RM10 satu semester dan satu tahun RM20, daripada jumlah RM18 itu kita telah universiti telah mencarum untuk insurans berkelompok pelajar yang mana pelajar akan mendapat manfaat seperti yang dipaparkan, contohnya misal kata berlaku kematian akibat penyakit. So pelajar maknanya warislah kan, ibu bapa nanti akan menerima manfaatnya lah, maknanya sebanyak RM12,000 dan juga ada kategori-kategori lain sekiranya macam pelajar menghadapi denggi, adalah dia punya jumlah yang diberikan kepada pelajar. Yang ini juga pelajar perlu memaklumkan kepada pejabat hal pelajar lah, kalau tak kami tak tahulah kalau misal kata pelajar ketika berada di rumah ni kan tiba-tiba kena denggi, maknanya perlu maklum pada pejabat HCP dan kami akan mohon pelajar untuk mengisi borang untuk kita panjangkan kepada pihak insurans. Okey, untuk produk kebajikan yang ke-10 adalah food bank siswa. Mungkin sekarang ni bila nama food bank tu dah tak asing lagi lah pada kita kan. Food bank ni merupakan bank makanan. Kalau di tukarkan kepada bahasa Malaysia, bank makanan ni merupakan kita mendapat sumbangan daripada pihak Yayasan Food Bank dan KPDNCP yang mana mereka memberikan sumbangan kebanyakannya berbentuk food pack lah, macam roti, biskut, dan kita akan sampaikan makanan ini kepada pelajar-pelajar yang memerlukan, terutamanya sasaran kumpulan B40 tersebut. Okey. Yang ini adalah gambar-gambar yang mana semasa bersemukalah dahulu kan, boleh rapat-rapat macam tu, yang kita sasarkan pelajar-pelajar mendapat bantuan food bank. Food bank ni memang alhamdulillah daripada tahun 2019 sejak perasmiannya kami mendapat inilah bantuan yang sangat banyak lah daripada pihak-pihak yang berkaitan, terutamanya semasa pandemik PKP tu, yang mana pelajar kita ramai yang berada di Kolej Diaman terkandas, tidak boleh keluar daripada kampus. Memang mereka tak boleh nak keluar langsung dan pihak
pihak Yayasan Food Bank dan Cabinet HCP telah bersah hati memberi sumbangan ini dan pihak HCP telah menguruskan untuk menghantar ke kolej-kolej seperti biskut dan keperluan-keperluan lain lah bahan makanan kering tersebut. Okey, untuk produk kebajikan yang ke-11 iaitu tabung endowment. Tabung endowment universiti ini juga merupakan sumbangan daripada pihak-pihak yang berkaitan yang mana boleh membantu pelajar-pelajar UTHM untuk meneruskan pembelajaran mereka sekiranya mereka ada masalah kewangan. Okey, yang ini biasanya bantuan ini diberikan untuk yuran pengajian sara hidup. Sama juga dengan endowment dan wakaf ya. Wakaf pun sama, mana bermakna daripada sumbangan-sumbangan tersebut ada juga selain daripada sabil tadi, sabil memang ada potongan gaji dan yang wakaf dan endowment juga ada potongan gaji lah yang ada portion daripada staff tu kita beri bantuan kepada pelajar. Okey, untuk produk kebajikan yang terakhir adalah skim pelajar bekerja. Okey, mungkin adik-adik ingat adik-adik rasa macam masuk universiti untuk belajar. Okey, sebenarnya bukan sahaja adik masuk universiti belajar, tetapi di universiti juga kita ada menyediakan skim pelajar bekerja sambilan. Skim pelajar bekerja sambilan ni agak menarik kan, sebab bila berada di universiti adik juga boleh bekerja, tetapi tertakluk jugalah kepada jadual bekerja kan, jadual adik jadual kuliah. Sebab yang ini perlu kelulusan daripada PAK iaitu Pegawai Penasihat Akademik dan Kerjaya. Daripada situ kita akan menyemak jadual pelajar ni penuh ataupun mungkin ada tempoh yang adik boleh belajar adik boleh bekerja di PJ berkaitan, barulah boleh diluluskan. Sebab untuk makluman, bagi 1 jam pelajar bekerja ni, skim pelajar bekerja sambilan ni, 1 jam pelajar layak mendapat RM5 dan tidak lebih daripada RM400 sebulan. Okay, Alhamdulillah lah UTHM ni sentiasa mendapat bantuan-bantuan daripada pihak luar seperti di dalam gambar itu daripada pihak YAPIM. Bantuan yang diberikan dalam bentuk food pack, bantuan makanan kering. Ada juga diberikan dalam bantuan bentuk bantuan tunai sebanyak RM500 kepada UTHM. Selain daripada itu juga kita juga mendapat bantuan daripada pihak Johor Corporation, kita juga mendapat bantuan daripada Yayasan Food Bank dan juga kita berikan kepada pelajar-pelajar UTHM dalam bentuk pelan data. Yang ini adalah paparan, seperti di paparan ini adalah bantuan-bantuan yang diberikan kepada pelajar kita pada tahun 2020 seperti bantuan kewangan RM100, bantuan daripada Yayasan Anak Negeri. Anak negeri ni yang digambar tu adalah Yayasan Bantuan Anak Johor. Selain daripada itu juga ada juga bantuan daripada Yayasan Sabah, Yayasan Perak, Yayasan Pahang. Yang itu semua disalurkan kepada pihak universiti untuk kami menyalurkan kepada pelajar-pelajar yang kalau Yayasan Anak Negeri itu daripada negeri yang berkaitan lah, kalau Johor, Pahang macam itulah. Okay. Pada tahun lepas kita telah mengeluarkan iklan berkaitan dengan permohonan pelan data dan peranti, dan alhamdulillah bagi permohonan pelan data dan peranti ini kita telah memilih pelajar yang layak untuk mendapat pelan data dan peranti tersebut dah. Dan pelan data juga pelajar telah gunakan dan telah digunakan semasa peperiksaan di mana pelajar menikmati semasa peperiksaan tersebut mereka tidak perlu menilah, maknanya kita telah bekerjasama dengan pihak yang lepas tu Selcom, maknanya dalam dia menggunakan sistem auto university dan pelajar tak perlu menggunakan data mereka. Selain daripada YAPIM dan juga pihak KPT. Pihak KPT juga telah banyak memberikan sumbangan kepada pelajar UTHM. Okey, sedikit penerangan berkaitan dengan pembiayaan. Seperti yang telah saya nyatakan tadi untuk bahagian saya, bahagian kebajikan dan kesejahteraan pelajar ni, kami ada 2 unit iaitu pembiayaan dan kebajikan. Okey, pembiayaan ni pembiayaan penajaan ni adalah berkaitan dengan beasiswa, pinjaman,
Okey, untuk pinjaman ni sekiranya pelajar nak melanjutkan pelajaran, mereka perlulah membayar yuran pengajian, sara hidup, perlukan duit untuk sara hidup. Okay? Untuk PTPTN, sebenarnya memang pelajar perlu memohon untuk pinjaman. Tetapi sekiranya pelajar cemerlang sepanjang tempoh pengajian, okay, mendapat first class, sebenarnya daripada pinjaman tu boleh ubah kepada pinjaman kepada beasiswa. So maknanya adik-adik perlulah belajar bersungguh-sungguh. Mungkin pada peringkat permulaannya perjanjian tu adalah pinjaman, tetapi bila adik telah mendapat kesan yang baik, first class, dan pinjaman tu menjadi pinjaman boleh ubah. Begitu juga dengan JPA, dia ada certain kategori lah, maknanya kelayakan yang sekiranya pelajar tu mendapat first class kan. Pihak penaja akan mempertimbangkan untuk pinjaman tu menjadi kepada beasiswa penuh. Okey, untuk beasiswa penuh memang daripada awalnya memang diberikan kepada pelajar. Terdapat beberapa lah yang pelajar perlu menyemak daripada laman web seperti Yayasan Bantuan Tunku Abdul Rahman. Okey, daripada awalnya memang mereka mengiklankan pelajar sebagai bantuan beasiswa penuh. Dan daripada situ mereka permohonan itu akan ditapislah oleh pihak yang berkaitan. Okey, untuk dalam bentuk beasiswa atau peminjaman ni sebenarnya dia ada jumlah yang tertentu dan berbeza-beza daripada penaja lah. Macam mungkin JPA tempoh berapa semester, satu semester, mungkin jumlahnya berbeza daripada pihak PTPTN berikan untuk satu semester. Ada juga penaja bukan saja dia berikan yuran pengajian dan sara hidup, tetapi ada juga seperti pembelian komputer. Itu maknanya pelajar sendiri kena menyemak lah. Sekiranya maknanya kalau beasiswa yang berkaitan tu apa bentuk yang diberikan oleh pihak penaja, sebab jumlahnya agak berbeza. Okey, untuk derma siswa, derma siswa ni dia berbeza dengan pinjaman dan beasiswa. Okey, derma siswa ni merupakan dia berbentuk beasiswa juga, tetapi derma siswa yang di UTHM ni yang kami berurusan ni adalah MyBF. MyBF ni My Brighter Future daripada Yayasan Tenaga Nasional, yang mana pelajar ni dipilih semasa memohon di UPU lagi. Daripada permohonan UPU, so pihak penaja dia akan semak dan dia tengok, dia akan melihat daripada kategori menapa sekiranya yang layak. Daripada situ pelajar akan terus ditawarkan untuk memohon derma siswa inilah, MyBF lah. Okay. Begitu juga dengan JPA B40. Yang JPA B40 ni pelajar kena memohon lah, maknanya nanti akan diiklankan. So pelajar akan memohon daripada iklan tersebut. Okay. Untuk bantuan-bantuan lain, bantuan lain ada juga Zakat Selangor, yayasan-yayasan seperti Yayasan Tenaga Nasional, Yayasan Pelajaran Johor. So bagi semua jenis-jenis pinjaman dan beasiswa beasiswa penuh ini sebenarnya ada pelajar yang perlu alert. So pelajar kena sentiasa menyemak daripada laman web tersebut untuk permohonan-permohonan yang ditawarkan oleh pihak penaja. Okey, ini yang saya nyatakan tadilah. Ada juga program-program tajaan yang dikeluarkan oleh pihak yayasan-yayasan di Yayasan Baik Rakyat. Ada bantuan awal pengajian, YPJ. Mungkin nanti selepas ni ada juga penerangan berkaitan dengan apa produk-produk yang pihak Yayasan Pelajaran Johor akan tawarkan kepada pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran di Menara Gading. Okey, selain daripada itu juga ada juga ijazah dalam negara iaitu JPA, Yayasan Selangor, derma siswa yang saya nyatakan tadi, dan juga ada beasiswa yang di Pertuan Agong. Yang ini memang pelajar, saya harap memang kita jangan nak menunggu apa-apa maklumat datang pada kita. Kita sendiri yang kena menyemak, kena rajin, kena search apakah jenis-jenis penajaan. Kalau boleh kita cari yang jenis-jenis yang beasiswa penuh yang boleh memberi semangat untuk kita melanjutkan pelajaran ke IPTA. Okey, saya beri sikit statistik pelajar mengikut penaja. Untuk makluman daripada keseluruhan jumlah pelajar kita dalam 18,000 orang pelajar ni, sebahagian besarnya penaja adalah pihak
Perbadangan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN. Okey, dan untuk yang keduanya adalah JPA. Okey, dan yang lain tu adalah penaja-penaja lain, dan hampir 60% daripada pelajar kita mempunyai tajaan. Tajaan tu dia pelbagai lah, sama ada yang saya sebut tadi, pinjaman, beasiswa, derma siswa, ada zakat. Dan untuk makluman, bagi semua penajaan ini akan diurus di pejabat kami lah, Pejabat Haiwan Pelajar. Setiap semester, Pejabat Haiwan Pelajar perlu menghantar maklumat seperti maklumat peperiksaan. Selepas sahaja keputusan peperiksaan keluar, so kami kena hantar kepada penajin dah, PTN, MARA semua. Maknanya daripada situlah keputusan pelajar akan keluar dan menyemak sekiranya pelajar tidak seperti PTPTN, misalnya pointer bawah 2. So kat situ akan ada masalah pada pelajar untuk mendapat pembiayaan untuk semester yang akan datang. So nasihat saya, bila kita diberi peluang dan kita mendapat peluang untuk belajar di universiti dan dapat pula beasiswa ataupun apa-apa jenis bantuan ini, kita gunakanlah dengan sebaiknya dan belajarlah bersungguh-sungguh. Kalau boleh dapat first class, dapatlah first class, kerana ada daripada sebalik apa usaha yang kita berikan itu akan timbal baliknya kepada diri kita dan keluarga kita. Akhir kata, saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua. Terima kasih Kak Su. Saya lebih suka panggil dia Kak Su. Dia laju betul. Saya tak sempat buka mic lagi, dia dah habiskan. Dia ada satu soalan. Dia kata, apakah salam? Dia kata Kelvin James. Ini macam orang-orang yang nak masuk belajar ni kot. Nak tanya, ada tak penajaan yang sesuai untuk kos professional piloting? Pilot. Aeronautik. Untuk pilot. Oh, aeronautik. Sebenarnya memang ada ditawarkan bagi untuk pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran ini. Tetapi untuk yang khusus tu, pelajar nanti dia kena menyemak semula lah. Sebab untuk pilot ni dia daripada segi kos dia dia agak tinggi kan daripada dia punya tu kan. Sangat Jadi tinggi. so maknanya nanti pelajar kena menyemak semula lah untuk permohonan pinjaman tu. Atau PTPTN ada juga menawarkan untuk tajaan. Okey, jadi soalan lain rasanya tu soalan untuk tajaan tu baru keluar. So, mungkin nanti sekejap lagi kot yang kita akan bagi kepada pegawai daripada PTPTN untuk mungkin ada soalan yang banyak, sebab kadang-kadang pelajar yang nak masuk sini dia tak tahu apa yang perlu kita buat kan. Jadi kita dapat bertanya kerana dia tak faham. Betul tak? Ya, betul. Kan, betul kan? Jadi kita mungkin bila sampai ke tahap yang itu nanti mungkin adalah student. Setakat ni ada satu alert tu mungkin daripada family ke, ada daripada ni lain, bukan ni tadi dah ni. Ini tadi dah. Yang last tadi itulah yang kata yang tu. Okay. Kalau ada apa-apa boleh utarakan buat sementara waktu kosong ni. Kalau tak ada kita akan ubah kepada next. Okey, sebab macam di bahagian Pejabat Haiwan Pelajar kami lebih kepada servis lah untuk kebajikan dan penajaan. Tetapi kalau berkaitan dengan apa yang ditawarkan oleh pihak penaja tu, maknanya pihak yang berkaitan je lah yang boleh menjawab persoalan daripada segi itulah. Satu soalan ada tak yang saya nak tanya, mungkin ada setengah-setengah kalau Angkatan Kerajaan tu GL yang student masuk hospital. Oh, okey. Okey, yang itu saya tak masukkan okey, untuk makluman itu kita panggil sebagai surat jaminan hospital. Okey, surat jaminan hospital ni sebenarnya bila pelajar telah mendaftar sebagai pelajar UTHM, dia pun layak mohon. Okey, bila misal kata nak buat rawatan di hospital bila nak buat rawatan hospital, dia perlu mohon di Pejabat Haiwan Pelajar untuk dapatkan surat GL tu lah. Jadi bila kita keluarkan surat GL, so pelajar pergi ke hospital, sekiranya dia warded, so dia layak dapat kelas kedua. Dan rawatan dia di hospital tu pihak universiti akan tanggung. Alright, itu saja kalau setakat ni tak ada lagi info dan info yang untuk kita sampaikan. Jadi saya ucapkan sekali lagi daripada pihak urus dia mengucapkan ribuan terima kasih